Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kami akan membincangkan topik berkenaan akhlak mulia masyarakat sejahtera. Baiklah. Bagi akhlak mulia masyarakat sejahtera. Jadi untuk memupuk akhlak ini kita perlulah bermula daripada remaja. Kerana apa? Kerana remaja merupakan pemangkin kemajuan negara kita. Mereka lah yang akan menggantikan generasi terdahulu untuk menerajui dan membangunkan negara. Sebab kata pepatah, di mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Jika elok remaja, maka eloklah masa depan sesebuah negara itu. Tetapi jika rosak remaja, maka rosaklah masa depan sesebuah negara itu. Oleh itu, golongan remaja yang cemerlang sangat diperlukan untuk membentuk sesebuah negara yang berjaya. Malangnya keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja semakin bertambah. Pelbagai masalah yang berkaitan dengan keruntuhan akhlak seperti kes buli, gangsterism dan vandalism sentiasa diberitakan. Persoalannya, apakah faktor keruntuhan akhlak remaja? Baiklah, yang pertama, pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya, terdapat banyak punca yang menyumbang kepada runtuhnya akhlak remaja. Antaranya ialah pengaruh rakan sebaya kerana mereka lebih rapat dengan rakan sebaya berbanding keluarga. Rakan sebaya sangat mudah mempengaruhi seseorang remaja itu sama ada ke jalan yang benar atau ke jalan yang songsang. Para remaja ini akan saling cabar-mencabar dengan rakan sebaya untuk melakukan sesuatu walaupun mereka tahu perkara itu salah. Mereka akan terburu-buru menurut ajakan dan suruhan kawan sebaya. Apatah lagi jika remaja berkenaan bergaul dalam kumpulan remaja yang bersikap negatif. Contohnya kumpulan yang melepak, lepas tu yang main motor, merepit apa-apa tu kan. Mereka akan mempunyai kecenderungan untuk mengikut kawan-kawan mereka untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Jadi ia akan memberi masalah dalam kehidupan seharian. Baiklah, yang seterusnya kurang didikan agama. Seperti kita tahu didikan agama ini perlu dipupuk sejak daripada akal umbi lagi, ataupun kita boleh panggil kanak-kanak lagi. Kerana apa? Kerana dengan kita mengetahui ataupun mempelajari agama, kita dapat membezakan sesuatu perkara baik atau buruk. Selain itu, kita apabila kita nak melakukan suatu perkara negatif tu, kita mampu fikir panjang. Apakah kesan jikalau aku buat perkara tersebut? Macam contohnya kalau aku merepek, apakah kesan dia? Mungkin boleh mendatangkan kematian akibat kemalangan atau sebagainya. Seterusnya, mereka yang kurang didikan agama ni, dia mengejar kemewahan dunia. Kerana bila didikan agama ini, tidak semestinya kita dapat agama je, tidak dapat dunia sekali. Kerana Allah ada firman, jikalau belajar dunia, maka dia akan dapat dunia saja. Jikalau dia belajar akhirat ataupun agama, dia akan dapat kedua-dua sekali. Maksudnya kalau belajar agama ini, tidak semestinya kita akan meninggalkan apa kat dunia ni. Seterusnya, kita pergi kepada kesibukan ibu bapa. Seperti kita tahu pada hari ini, kita banyak mendengar ibu bapa yang mempunyai profesional, iaitu pekerjaan dalam bidang-bidang profesional seperti CEO, guru, doktor, pensyarah dan sebagainya. Jadi mereka tidak mempunyai waktu untuk bersama dengan anak-anak mereka. Ia akan membuatkan anak-anak mereka terumbang-ambing dalam dunianya sendiri. Sudah menjadi lumrah bahawa ibu bapa perlulah mendidik dan mengasuh anak mereka sendiri supaya menjadi orang yang berguna. Sesetengah ibu bapa yang kurang memberitahu masalah anak-anak mereka akan menyebabkan remaja sesat dan memilih jalan yang songsang. Akhirnya anak remaja yang terbiar tanpa bimbingan dan kasih sayang yang sepatutnya mula mencari jalan keluar dan bergaul dengan anasir-anasir negatif di luar rumah.
Jadi ibu bapa ini hanya akan tersedar apabila anak mereka sudah teruk. Sebab kata pepatah, sudah terhantuk baru terengadah. Jadi perkara-perkara seperti ini kita perlu elakkan berlaku kerana ia akan menjejaskan kehidupan remaja dan akan menyebabkan masyarakat tersebut menerima impak daripada perkara-perkara ini. Okey, itu saja daripada saya. Seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selepas kita mendengar daripada Ahmad Zarif berkaitan dengan faktor yang menyebabkan lemahnya akhlak dalam sebuah masyarakat, kita akan memberikan kesan buruk. Kesan apakah yang berlaku jika kita mempunyai akhlak yang buruk dalam masyarakat, dan ini merupakan kesan buruk pada masyarakat. Yang pertamanya adalah masyarakat tidak harmoni. Ia merupakan salah satu kesan buruk kepada masyarakat kerana dia tidak harmoni, kerana tiada keharmonian dalam negara terjejas. Dia diakibatkan kerana akhlak buruk seperti minum arak, berjudi dan seumpamanya memberikan kesan kepada masyarakat sekarang. Dan dia boleh membawa buruk atau membawa kesan negatif seperti seperti akhlak yang buruk seperti melakukan zina, ia akan melahirkan anak luar nikah yang membawa kesan yang buruk kepada masyarakat. Dan yang kedua pula adalah dipandang serong. Dipandang serong seperti seorang seperti remaja ini, dia mempunyai akhlak buruk seperti judi, membuat zina atau minum arak, dia akan dipandang serong oleh masyarakat. Kerana apa? Kerana perbuatan itu merupakan perbuatan yang keji. Dan ia sangat salah di sisi agama dan undang-undang. Jadi masyarakat seperti dalam satu taman itu, jikalau seorang remaja itu dia minum arak atau dia berjudi atau melakukan zina, sekitar orang atau penduduk di taman itu akan memandang remaja ini merupakan budak yang mempunyai akhlak yang sangat buruk kerana melakukan perkara-perkara yang keji dalam agama. Dan yang ketiga, melahirkan umat yang tidak bertamadun. Kenapa saya cakap melahirkan umat yang tidak tamadun? Kerana akhlak ni dia perlu dalam diri seseorang. Dan seperti kita tahu kan, akhlak yang baik yang dipamerkan oleh Rasulullah SAW sehingga mampu dengan akhlak dia yang baik itu dapat mampu menarik hati masyarakat zaman dulu untuk memeluk Islam. Jadi macam kita sekarang ni, jika kita mempunyai akhlak yang buruk, adakah kita boleh nak menghormati orang tua seperti sekarang? Adakah kita boleh nak mengikuti kita punya idola atau nabi kita Rasulullah SAW yang mampu menarik hati masyarakat untuk memeluk Islam kerana akhlak ni, perbuatan dia? Adakah seseorang seperti orang bukan Islam boleh melihat kita yang tidak punya akhlak yang mempunyai akhlak yang buruk seperti minum arak? Adakah mereka akan mengikuti kita? Adakah mungkin mereka akan masuk Islam dengan cara gitu? Tidak. Jadi kita perlulah mempunyai akhlak yang baik. Kerana apa? Kerana akhlak yang baik itu boleh melahirkan umat yang bertamadun, seperti boleh menghormati orang-orang tua dan menghormati orang tua atau melaksanakan agama dengan betul. Jadi saya teruskan kepada langkah-langkah untuk mengatasi akhlak yang untuk mempunyai akhlak yang baik dalam diri seseorang. Okay, Assalamualaikum. Saya sebagai ahli ketiga iaitu yang diberi nama Ahmad Haikal bin Muhammad Hisham akan menerangkan pula langkah-langkah untuk membentuk akhlak mulia. Seperti yang diterterakan dalam slide, poin yang pertama adalah kepercayaan dan kehormatan. Contohnya yang bermaksud akhlak mulia seperti kejujuran dan integritas akan membantu membangun kepercayaan antara individu dan dalam masyarakat. Contohnya dalam kita melakukan perbualan dengan orang yang kita baru saja kenal, kita mestilah berbual secara sopan dan tidak menyentuh soalan privasi. Ini supaya dapat mengelakkan daripada isu kecil hati atau salah fahaman. Dengan perbuatan seperti ini, individu yang kita berbuat itu rasa nyaman ketika berbuat dengan kita dan dia tidak akan berasa tidak selesa ataupun terasa kecil hati dengan apa yang kita katakan.
Ini contohnya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah beliau akan memulakan perbualan dengan Assalamualaikum. Ini sebagai pembuka bicara dengan bertanya khabar, nama. Itu kita akan bercakap secara sopan, tidak meninggi suara, tidak menyentuh isu-isu yang sensitif terhadap individu yang kita berbual. Jadi poin seterusnya ialah berinteraksi secara sopan. Ini juga boleh dikaitkan dengan isi yang pertama. Contohnya ketika kita berbual, kita perlulah tidak menggunakan kata-kata kesat yang dapat menyentuh hati dan perasaan individu tersebut. Kita perlu bercakap dengan nada yang sopan, menghormati, tidak menggunakan aku engkau. Bukan tidak boleh menggunakan kata aku engkau, tapi lebih sopan jika kita menggunakan saya, awak, lebih kurang begitulah. Yang ketiga adalah kesabaran. Ini adalah aspek yang paling penting ketika dalam perbualan. Contohnya jika individu yang kita berbual menyentuh isu-isu sensitif dan membuatkan kita kecil hati, kita perlulah sifat bersabar dan mungkin kita boleh tegur individu tersebut dengan cara yang sopan. Kita tegur seperti saya tidak selesa borak topik seperti ini ke apa ke, macam itulah. Dan yang keempat adalah mengamalkan konsep empati. Contohnya jika mungkin kita akan ada seorang kawan yang dia akan bercerita tentang apa yang dia rasa ataupun sesi luah meluah tentang apa masalah yang dia menghadapi. Jadi kita perlulah mengamalkan konsep empati ini dalam perbualan itu. Seperti jika dia menceritakan tentang kesedihan, kita perlulah turut berasa sedih dengan apa yang diceritakan. Contohnya kita menghayati apa yang dia meluah supaya kita dapat membantu meredakan kemarahan ataupun kegelisahan yang dihadapi oleh individu tersebut. Contohnya Nabi Muhammad tidak berkata kasar ketika seseorang berbual dengan beliau. Beliau mengamalkan konsep sabar, menghormati, tidak berkata kasar. Jadi jika kita mengamalkan konsep ini, kita mungkin lebih dihormati oleh orang, mudah rapat dengan orang lain. Ini juga dapat mewujudkan personaliti yang baik terhadap individu yang baru sahaja kenal kita dan dapat mengeratkan hubungan silaturahim lagi dengan merapatkan dari segi perbualan ini. Seterusnya saya akan kaitkan dengan langkah-langkah untuk alamiah, iaitu melalui didikan agama. Contohnya seperti yang dikatakan oleh saudara Zarif pada awal perbincangan kita tadi, didikan agama kepada anak-anaknya, ibu bapa merupakan peranan penting. Contohnya kanak-kanak ini ketika lahir ibaratkan kain putih yang dicorakkan oleh ibu bapa. Contohnya ibu bapa hendaklah tunjuk teladan-teladan yang baik. Ketika contohnya di rumah, ibu bapa mungkin akan mengalami konflik ataupun pergaduhan kecil. Jadi mereka hendaklah tidak menunjukkan pergaduhan itu di hadapan kanak-kanak supaya mereka tidak mengikut apa yang ditunjuk oleh seorang bapa. Contohnya apabila bapa mempunyai konflik dalam keluarga, bapa ni dia akan menunjukkan sikap amarah, sikap tidak tolak ansur atau memati. Dia mungkin akan mengeluarkan kata-kata yang kurang enak didengar. Jadi ini menyebabkan kalau kanak-kanak itu melihat perbuatan tersebut, dia mungkin akan mengikuti. Justru akan menyebabkan masyarakat pandang serong terhadap kanak-kanak tersebut. Ini dapat menyebabkan kanak-kanak itu tidak tahu bagaimana berinteraksi secara sopan dan mungkin mengakibatkan ketika di sekolah, kanak-kanak itu akan bersikap kurang ajar terhadap guru tersebut seperti meninggi suara, menggunakan perkataan aku engkau dengan guru. Itu menunjukkan sikap yang tidak menghormati kepada seorang pemberi ilmu. Jadi poin yang seterusnya adalah guru menunjukkan akhlak mulia. Contohnya seperti di sekolah, guru-guru merupakan faktor-faktor utama dalam membentuk akhlak mulia. Seperti di dalam kelas,
Contohnya ada seorang pelajar yang datang lambat ke kelas. Guru tersebut tidaklah perlu meninggikan suara. Sebaliknya menanyakan kenapa datang lambat. Tidaklah marah kepada pelajar tersebut tanpa usul periksa. Nah, jika guru meninggi suara terhadap murid-murid akan beranggapan guru tersebut tidak mempunyai sikap kesabaran. Jadi yang menyebabkan murid-murid ini serong terhadap guru tersebut. Jadi sudah jelas bahawa guru ini menunjukkan akhlak mulia dalam menonjolkan akhlak mulia dalam kanak-kanak. Jika dikaitkan dalam langkah sebaya juga turut merupakan langkah-langkah membentuk akhlak mulia. Contohnya jika kita berkawan dengan seorang kawan yang rajin pergi ke masjid, membaca Al-Quran ataupun berzikir, ini dapat membentuk akhlak mulia dengan membuat kanak-kanak berasa cemburu melihat bagaimana iman kawan dia begitu kuat, dan dia mungkin akan turut mengikuti pergi ke masjid, solat berjemaah. Ini merupakan faktor penting dalam membentukkan akhlak-akhlak mulia dalam kalangan remaja, kanak-kanak. Jadi kini saya akan memberikan ruang kepada Muhammad Adam untuk menambahkan lagi isi langkah-langkah membentuk akhlak mulia. Dipersilakan. Jadi terima kasih kepada Ahmad Haikal untuk memberikan pencerahan apa yang langkah-langkah untuk membentukkan akhlak mulia tadi. Tapi apa yang dikatakan oleh Haikal tadi, seperti ada satu poin yang dicakap, ada mempunyai peranan ahli keluarga sebagai teladan terbaik, menerima nasihat orang lain, peranan rakan sebaik. Jadi saya nak memberi perincian lagi, ahli keluarga sebagai teladan yang terbaik. Maksudnya, ahli keluarga atau ibu bapa kita atau kakak kita atau abang kita perlulah memberikan contoh yang terbaik, seperti contohnya membawa ke masjid. Ibu bapa bolehlah membawa anak-anak mereka ke masjid, dan ia merupakan satu teladan yang baik kerana anak ini boleh mencontohi perkara yang ibu bapa ini lakukan. Dan yang contoh yang lain lagi adalah seperti mengajak melakukan kebaikan seperti membaca Al-Quran selepas solat atau solat bersama-sama. Jadi ini merupakan satu perkara yang anak-anak ini boleh mengambil contoh kerana ia merupakan akhlak yang paling mulia. Dan anak-anak boleh mengambil contoh daripada ahli keluarga tersebut. Okey, yang kita boleh pergi ke poin seterusnya, iaitu menerima nasihat orang lain. Okey, menerima nasihat orang lain adalah seperti menerima nasihat daripada orang yang lebih tua. Contohnya ibu bapa kita atau orang yang lebih berumur daripada kita. Seperti contohlah, ibu bapa kita menasihati kita untuk tidak melakukan perkara yang salah dalam sisi dalam agama, seperti berjudi, melakukan zina. Seperti contohnya lah di sikap Malaysia sekarang ni adalah perkataan couple atau berdua-duaan bersama bukan jantina. Jadi dia merupakan kita sebagai orang Islam atau kita sebagai orang yang tidak mempunyai pengalaman yang banyak, kita perlulah menerima nasihat daripada orang yang lebih tua daripada kita yang mempunyai banyak pengalaman, kerana nasihat mereka ni sangat penting bagi kita. Okey, yang terakhir, poin yang terakhirnya adalah peranan rakan sebaya. Peranan rakan sebaya ni, peranan rakan sebaya ni mempunyai banyak definisi yang boleh saya nak ceritakan. Yang terutamanya lah, peranan rakan sebaya ni adalah peranan rakan sebaya ni, dia merupakan rakan, atau dalam definisinya adalah seperti daripada Kamus Dewan DC keempat, rakan sebaya ni adalah bermaksud sahabat yang sama umurnya, atau rakan sebaya atau ialah sahabat daripada lingkungan latar belakang yang sama dan suka bersama dalam pelbagai aktiviti dan matlamat, atau dalam kata lain mempunyai minat yang sama. Jadi macam rakan-rakan kita ni, kita kena perlulah memilih rakan-rakan yang mempunyai akhlak yang mulia. Contohnya selalu pergi ke masjid pada waktu solat fardu, tidak meninggalkan solat, atau sering mengajak kita mendengar ceramah. Jadi kita perlulah mempunyai rakan sebaya seperti itu. Dan kita juga perlu menjauhi daripada rakan yang sering
melakukan zina, yang ajak kita melakukan tidak baik seperti berjudi, meminum arak. Jadi perkara contohlah pada masa ini pun banyak rakan-rakan seperti itu. Jadi kita perlulah berhati-hati untuk tidak atau menjauhi daripada rakan-rakan seperti itu. Jadi saya akan memberi peluang kepada Haikal untuk menambah lagi sisi berkaitan dengan langkah-langkah membentuk akhlak mulia. Dipersilakan. Okey, untuk menyambung lagi isi kita yang seterusnya, yang juga merupakan poin terakhir lah untuk pada perbincangan ini, peranan anggota masyarakat juga merupakan peranan penting dalam membentuk akhlak mulia. Anggota masyarakat perlu tidak mengambil langkah lepas tangan untuk memainkan peranan dalam pembentukan sasiah remaja yang syumul. Kita seharusnya peka terhadap keruntuhan akhlak yang berlaku pada kalangan remaja seperti gejala lepak, ponteng, penagihan dadah yang dilakukan. Ada masanya kita perlu bersikap menjaga kain dan menjaga tepi kain orang dalam usaha untuk mewujudkan golongan remaja yang lebih baik, seperti kita menegur tingkah laku yang kurang memuaskan serta melaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab. Contohnya kita boleh melaporkan kepada ibu bapa kanak-kanak tersebut atau remaja tersebut. Mungkin ibu bapa mereka tahu bagaimana untuk mendidik anak mereka atau mengubah sikap anak mereka ataupun memberi kesedaran dalam hati mereka. Sifat peduli masyarakat merupakan penawar kepada masyarakat yang mendorong nilai-nilai murni. Usaha menerapkan nilai-nilai murni seperti menghormati orang tua, menjaga kesopanan di halayak ramai, mampu melahirkan satu bangsa Malaysia yang moden tapi penuh budaya yang tersendiri. Usaha ini harus diteruskan kerana generasi muda sering berubah dan keadaan turut berubah, tetapi nilai murni akan terus kekal seperti tak lekang di panas, tak laput di hujan. Ringkasnya, dengan adanya sokongan dan kerjasama daripada pihak komuniti, maka golongan remaja kita dapat membangunkan negara sekiranya mereka memiliki sahsiah yang mulia. Sebagai intihannya, bayang kian jelas bahawa semua pihak berwajib perlulah memikul dan melaksanakan obligasi masing-masing dengan sempurna. Hal ini kerana usaha daripada satu pihak sahaja tidak akan mendatangkan apa-apa hasil, seperti kata pepatah, bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Kerjasama dan usaha bersungguh-sungguh perlulah dilakukan secara bersungguh-sungguh, bukannya sekadar melepaskan batuk di tangan saja. Tanpa kerjasama yang menyeluruh, usaha untuk melahirkan remaja yang bersahsiah mulia akan menjadi sia-sia seperti membuang garam ke laut. Oleh itu, setiap lapisan rakyat perlulah bersih energi bagai aur dengan tebing dan mengamalkan sikap berat sama dipikul, ringan sama dijinjing untuk membangunkan negara yang mempunyai sikap ataupun akhlak yang mulia. Sesungguhnya kita mampu untuk melakukannya kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jadi, saya rasa di sini sahajalah perbincangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.